Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan bagi pensyarah JUF 101 Falsafah dan Isu Semasa Dr. Syed Abdul Wahid Hassan yang telah memberi tunjuk ajar kepada kami dalam melaksanakan tugasan ini. Saya Nurina Diana, nombor metrik JG-12666-22 bersama rakan-rakan akan membentangkan tajuk pilihan kami iaitu kupasan terhadap wabak pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, dunia telah dikejutkan dengan kehadiran wabak penyakit yang berbahaya ini. Wabak ini sangat mudah dijangkiti oleh setiap lapisan masyarakat, tak kira usia, muda ataupun tua. Wabak COVID-19 ini juga dikenali sebagai coronavirus telah menggemparkan dunia pada pertengahan Disember 2019 dan sehingga kini wabak ini masih berada di seluruh dunia. Apakah itu COVID-19? Apakah gejala COVID-19 dan dari manakah COVID-19 ini bermula? Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang wabak COVID-19 ini dan kesannya terhadap dunia. COVID-19 ini merupakan penyakit yang berjangkit berpunca daripada virus yang bernama corona. Pesakit yang berjangkiti wabak ini kebiasaannya menunjukkan beberapa gejala seperti demam, sesama, batuk, keletihan, sesak nafas, cirit-birit ataupun muntah. Akan tetapi terdapat juga segelintir individu yang dijangkiti tanpa sebarang gejala. Wabak ini dikesan bermula dari wilayah Hubei, Wuhan, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 11 Mac 2020. Wabak ini telah menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri, kita telah mencatatkan lebih daripada 35,000 kes kematian dan lebih 6 juta kes kematian di seluruh dunia. Umum mengetahui bahawa kes COVID-19 ini melonjak naik pada tahun 2020 dan 2021. Dan sehingga kini, pada tahun 2023, kes COVID-19 masih lagi ada di sekeliling kita, cuma keadaan sudah sedikit terkawal. Kes COVID-19 ini melonjak naik kerana terdapat segelintir individu yang tidak mempunyai kesedaran tentang kehadiran wabak ini dan terdapat juga masyarakat yang tidak mengambil serius akan usaha bagi mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Sehingga kini, tahun 2023, kita masih belum menemui penawar bagi mencegah wabak COVID-19 ini daripada terus menular. Di sini kami akan bentangkan kesan wabak pandemik COVID-19 ini terhadap politik, ekonomi dan juga sosial. Saya Siti Ashira binti Abdul Rahman bernombor metrik JG-12725/22. Saya akan menerangkan bahagian politik daripada tajuk yang telah kami pilih. Pandemik. Pandemik bermaksud kepada wabak yang menyerang skala yang lebih besar dan tidak terhad kepada satu komuniti atau daerah semata-mata. Penularan coronavirus disease atau COVID-19 telah memberi kesan kepada politik, ekonomi dan sosial di seluruh negara. Setelah 5 tahun COVID-19 melanda di seluruh negara, terdapat pelbagai perubahan yang telah terjadi, termasuklah di Malaysia. Pada peringkat awal wabak ini tersebar, kebanyakan orang tidak mengambil perhatian kerana penularan wabak ini jauh daripada kawasan mereka dan mereka menganggap wabak ini bukanlah hal yang serius. Dan akhirnya, oleh kerana sikap yang kurang perhatian ini menyebabkan ahli keluarga sendiri yang dijangkiti. Ada setengahnya yang mengakibatkan kematian. Selain itu, pada peringkat awal ini juga, menurut laporan media tempatan, terdapat
segelintir pihak juga yang agak sukar untuk mengikut arahan dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagi membendung penularan COVID-19 ini. Oleh hal demikian, dari semasa ke semasa, kes yang dilaporkan terus meningkat. Pihak kerajaan terpaksa melaksanakan SOP bagi membendung penularan COVID-19 ini. Pada tahun 2020, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham menyatakan beliau tidak menolak kemungkinan di mana penganjuran pilihan raya negeri di Sabah telah menyumbang kepada gelombang ketiga penularan COVID-19 di Malaysia. Kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat semasa pilihan raya tersebut dijalankan. Lepas itu, pihak kerajaan juga telah mengarahkan PKPB iaitu Perintah Kawalan Berperingkat di mana berkepentingan sahaja dibenarkan keluar untuk menyelesaikan urusan mereka. Tahun 2023, masyarakat di Malaysia sudah terbiasa dengan norma baharu sejak COVID-19 melanda. Oleh itu, pihak kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif bagi membendung penularan COVID-19 tersebut. Antara inisiatif yang dilaksanakan bagi membendung COVID-19 selepas menghadapi 3 gelombang besar penularan wabak tersebut ialah mengekalkan arahan memakai penutup mulut jika keluar dari rumah. Selain itu, pihak kerajaan juga telah melaksanakan pemberian vaksin. Pemberian vaksin ini membantu untuk menguatkan imuniti badan seseorang. Sebulannya, setiap pihak harus selalu bercakna dengan keadaan sekeliling mereka dan mengikut arahan daripada kerajaan bagi membendung penularan sesuatu wabak tersebut. Nama saya Muhammad Nazmi bin Ghazali dengan nombor metrik JM-138551-22. Hari ini saya akan membicarakan mengenai kesan COVID-19 terhadap ekonomi di Malaysia. COVID-19 memberikan impak yang cukup besar dalam ekonomi di Malaysia. Antara punca berlakunya kerosakan ekonomi semasa pandemik adalah peningkatan jumlah kes yang mendadak di luar negara menyebabkan berlakunya pengurangan permintaan barangan dari luar negara. Selain itu, kesan daripada penjarakan sosial dan Perintah Kawalan Pergerakan yang berlaku di seluruh negara menyebabkan penghasilan barang semakin berkurang. Seterusnya, memberi kesan yang cukup hebat terhadap pendapatan rakyat. Oleh itu, faktor utama kepada keberhasilan ekonomi adalah hasil daripada penularan wabak COVID-19 dan mewujudkan ini ialah melalui hubungan perdagangan. Perintah berkurang yang berlaku di serata dunia menyebabkan permintaan global semakin berkurang bagi pengeksportan di Malaysia, yang mana Malaysia juga turut menghadapi tekanannya pada tahun 2018 dan 2019 akibat konflik perdagangan Amerika Syarikat dan China. Ini ditambah dengan fakta bahawa ekonomi Malaysia adalah antara yang paling terdedah kepada perdagangan dan merupakan antara yang paling berkaitan dari segi rantaian nilai global di rantau Asia Pasifik. Faktor kejatuhan ekonomi yang kedua ialah domestik. Sekatan pergerakan tentunya menjadi langkah penting untuk mengurangkan penularan wabak coronavirus di Malaysia. Namun, ia mengorbankan kos ekonomi yang sangat besar. Penutupan perniagaan dan perkhidmatan serta sekatan pergerakan yang dimandatkan telah dimusnahkan penggunaan dan pelaburan serta mewujudkan kesan yang meluas terhadap kedua-dua bekalan dan permintaan. Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi, kesan daripada krisis ini adalah sangat teruk. Ekonomi Malaysia telah mengoncob sebanyak 17.1% dari tahun ke tahun pada suku kedua tahun 2020, yang mana ia adalah jumlah yang paling curam sejak selepas berlakunya krisis kewangan Asia yang berlaku pada tahun 1988. Namun selepas itu, disebabkan oleh kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan yang secara beransur-ansur membolehkan kadarnya berkurang dengan keluaran dalam negeri kasar KDNK pada suku ketiga tahun yang sama, Malaysia mencatatkan penurunan 2.7%. Namun, tidak seperti pemulihan ekonomi pantas yang dibuat Malaysia selepas krisis kewangan global pada tahun 2009. Namun, kali ini
pemulihan Malaysia terhadap tahap KDNK sebelum krisis menjadi perlahan. Pada tahun 2009, pemulihan mendadak dalam ekspor minyak dan elektronik bersama-sama dengan lonjakan dalam pelaburan asing membolehkan KDNK kembali ke tahap sebelum krisis dalam masa kurang daripada setahun. Hari ini, disebabkan harga tenaga global yang rendah, permintaan meradam daripada ekonomi utama dunia dan kemungkinan pemulihan perlahan dalam perdagangan global menjadikan pemulihan yang dipanggil V-shape jauh lebih kecil kemungkinannya. Selain kesannya terhadap pertumbuhan ekonomi, krisis COVID-19 juga telah mencecaskan pasaran buruh dan pekerja Malaysia. Ukuran kelonggaran pasaran buruh telah mencapai tahap tertinggi dalam beberapa dekad, dengan data terkini menunjukkan kadar pengangguran masih berlegar pada paras tertinggi berdekad-dekad walaupun kawalan pergerakan telah dilonggarkan. Namun, selain daripada kadar pengangguran, penyelidikan baru-baru ini juga menunjukkan bahawa terhadap kesan pengagihan yang drastik di Malaysia, kumpulan pekerja terpinggir seperti wanita, belia dan pekerja pendidikan rendah paling teruk terjejas oleh krisis COVID-19, manakala pekerja lelaki berpendidikan tinggi sebahagian besarnya dilindungi oleh majikan akibat wabak pandemik ini. Terdapat juga bukti bahawa kadar memberhentikan kerja dalam pasaran buruh untuk wanita dan pekerja belia semakin tinggi dalam beberapa bulan kebelakangan ini apabila keadaan pasaran buruh semakin merosot. Secara keseluruhannya, kalau kita lihat, krisis ini telah meningkatkan ketidaksamaan yang wujud dalam ekonomi dan masyarakat. Oleh itu, banyak usaha telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia sebagai balasan kepada pengorbanan rakyat. Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan anggaran 305 bilion dalam langkah fiskal dan bukan fiskal terhadap krisis COVID-19 dari Januari hingga November 2020. Walaupun jumlah saiz pakej yang diumumkan berjumlah kira-kira 20% daripada KDNK, sebenarnya langkah fiskal hanya berjumlah kira 3.8% daripada KDNK atau kira-kira 55 bilion. Baki 205 bilion secara amnya terdiri daripada langkah bukan fiskal atau dikenali sebagai kuasi fiskal, termasuklah inisiatif seperti moratorium, pembayaran balik hutang dan jaminan pinjaman untuk perniagaan kecil yang tidak ditanggung oleh kerajaan persekutuan tetapi oleh entiti berkaitan kerajaan atau sektor kewangan. Malah, dari segi ukuran fiskal sebenar, anggaran berdasarkan laporan yang tersedia secara umum mencadangkan bahawa langkah fiskal Malaysia untuk memerangi COVID-19 sebenarnya adalah yang kedua terendah di rantau ASEAN selepas Vietnam. Namun, disebabkan krisis COVID-19 sebelum ini yang mana belum pernah berlaku sebelum ini dan kesan pengagihan yang agak besar, tindakan dasar ini boleh pergi lebih jauh untuk mengurangkan beberapa tekanan dalam jangka pendek serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktiviti untuk jangka masa yang panjang. Yang pertama adalah untuk mengembangkan dan menambah baik program jaringan keselamatan sosial seperti program insurans pengangguran yang dikenali sebagai skim insurans pekerja dan juga program pemindahan tunai pendapatan bersasar yang dipanggil sebagai bantuan sara hidup. Melonggarkan kelayakan buat sementara waktu dan meningkatkan liputan program bantuan sosial untuk pekerja dan isi rumah boleh membantu kumpulan yang terdedah dengan lebih baik mengharungi dugaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dalam pada masa yang sama, usaha ke arah menyatukan program bantuan sosial yang pincang kepada program besar yang ditadbir oleh satu kementerian atau agensi akan meningkatkan kecekapan pentadbiran, mengurangkan kos penyasaran dan memudahkan penerima untuk memohon dan menerima bantuan sosial. Kedua, meningkatkan lagi pembelanjaan negara untuk meningkatkan permintaan agregat dan mengetatkan pasaran buruh, yang mana ia akan memberi manfaat yang besar kepada pekerja yang terpinggir dan terdedah. Walau bagaimanapun, berbagai pakej rancangan sedang dijalankan, masih ada ruang untuk pengembangan fiskal, terutamanya jika keadaan ekonomi bertambah buruk dalam beberapa bulan akan datang. Di sini, perbelanjaan kerajaan boleh ditumpukan kepada peningkatan perbelanjaan infrastruktur. Penyelidikan menunjukkan bahawa meningkatkan perbelanjaan infrastruktur boleh meningkatkan produktiviti jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi, terutamanya jika dibiayai oleh defisit kerajaan yang lebih tinggi dan
dilakukan semasa kemelesetan ekonomi. Akhir sekali, menambah baik ruang fizikal dengan melonggarkan peraturan fiskal dan menambahkan kemampanan hasil peningkatan diperlukan dalam pembelanjaan kerajaan dan pengembangan pelbagai pakej rancangan bermakna akhirnya kerajaan perlu bersaing dengan peraturan fiskalnya menghadkan keupayaannya untuk berbelanja. Perkara yang paling mendesak ialah meminda peraturan fiskal yang menyekat penggunaan hutang untuk membiayai perbelanjaan mengurus. Ini memerlukan tindakan parlimen untuk membenarkan sementara penggunaan hutang untuk membiayai peningkatan perbelanjaan mengurus daripada pakej tindak balas ekonomi COVID-19. Tambahan pula, memperbagaikan aliran hasil kerajaan Malaysia perlu dilakukan melalui peningkatan kutipan hasil daripada cukai penggunaan sambil meluaskan asas cukai dan meningkatkan pematuhan cukai. Sekian sahaja pandangan saya terhadap kesan COVID-19 dari aspek ekonomi. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Sedi. InsyaAllah kita akan teruskan kupasan berkaitan dengan wabak COVID-19 daripada segi sosial. Pertama sekali, definisi sosial melalui Dewan Bahasa dan Pustaka. Sosial ini merupakan perkara yang berkaitan dengan perhubungan, persahabatan, pergaulan serta aktiviti masyarakat pada waktu lapang. Tidak dapat dinafikan bahawa wabak COVID-19 yang melanda negara telah memberi kesan yang sangat besar dan juga mendalam terhadap sosial masyarakat, khususnya masyarakat di Malaysia. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pengenalan beberapa prosedur operasi standard SOP oleh kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19 ini telah memberi kesan terhadap komunikasi serta kegiatan sosial masyarakat yang dahulunya bebas untuk pergi ke mana sahaja. Segala telah berubah apabila kerajaan menetapkan penjarakan sosial serta melarang aktiviti perjumpaan dan juga aktiviti sosial. Hal ini termasuk dengan aktiviti keagamaan, pekerjaan, pergaulan masyarakat. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dilaksanakan, sepada negeri dan juga daerah ditutup. Anak-anak yang berada di bandar, jauh di bandar, tidak dibenarkan pulang ke kampung untuk menjenguk ibu dan ayah mereka. Kedai-kedai, restoran dan pelbagai sektor perniagaan tidak dibenarkan beroperasi. Hal ini telah menyebabkan orang ramai yang memanfaatkan kemajuan ICT yang ada. Ia termasuk media sosial untuk berhubung dan memenuhi keperluan harian mereka. Media sosial digunakan secara meluas sebagai satu platform untuk berhubung. Para peniaga mula mengiklankan produk mereka di dalam media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Penggunaan istilah COD ataupun cash on delivery mula digunakan secara meluas oleh masyarakat baik berada di bandar dan juga di kampung. Ini telah membuktikan bahawa masyarakat Malaysia sebenarnya peka dengan kemajuan ICT yang berlaku. Mereka turut memanfaatkan ketika PKP ini berlaku. Walau bagaimanapun, yang pastinya wabak COVID ini tidak melumpuhkan nilai kemanusiaan sejagat di negara kita. Masyarakat di Malaysia terkena dengan sikap prihatin dan juga tolong-menolong. Selain daripada inisiatif dan bantuan daripada pihak kerajaan, jika kita kenangkan kembali, pada satu masa dahulu, tular di media sosial, media-media cetak dan juga media elektronik berkaitan dengan bendera putih. Kempen berkenaan bendera putih ini bertujuan untuk menggalakkan mereka yang terbeban seperti kekurangan makanan ataupun tidak mempunyai lagi sumber makanan untuk mendapatkan bantuan daripada masyarakat sekeliling. Sememangnya negara kita mempunyai ramai warga yang prihatin dengan situasi ini. Bukan hanya kerajaan, tetapi juga badan-badan bukan kerajaan dan juga orang perseorangan tidak putus-putus memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Di samping itu, terdapat juga beberapa golongan yang kurang bertanggungjawab, melanggar arahan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebenarnya, mereka yang melanggar arahan inilah telah mencetuskan perbalahan antara masyarakat
sehingga hilang adab dan maruah hanya kerana tidak berpuas hati dengan segolongan pihak. Tambahan pula, ada pula segelintir netizen yang bertindak menyerang pihak berkuasa melalui media sosial seperti Twitter, Facebook dan sebagainya dengan menyebarkan fitnah. Hal ini boleh mencetuskan perbalahan yang tidak membawa kepada keharmonian negara. Lebih memburukkan keadaan lagi. Terdapat segelintir anak muda yang membuat kenyataan mahu penulisan yang berunsurkan fitnah dan sebagainya untuk memecah belahkan pelbagai pihak dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Tidak hanya cukup dengan isu sebegini, timbul pula isu yang mempersoalkan autoriti agama, autoriti institusi agama di negeri-negeri dan raja itu sendiri. Perkara ini boleh memburukkan lagi identiti negara Malaysia, malah boleh menjatuhkan imej agama suci, iaitu agama Islam itu sendiri. Bagi mereka, luahan di media sosial dapat membuka mata pihak berkuasa untuk lebih proaktif dan cakna dan sebagainya. Namun, dari sudut lainnya, ia sebenarnya menghakis akhlak dan moral seseorang itu. Kesimpulannya di sini, kita dapat lihat penularan wabak COVID-19 ini telah memberi pelbagai kesan kepada dunia dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Banyak perubahan telah berlaku akibat penularan wabak COVID-19 ini. Oleh kerana itu, kesedaran terhadap wabak COVID-19 ini sangatlah penting bagi setiap lapisan masyarakat. Pelbagai inisiatif telah dijalankan oleh kerajaan bagi menyedarkan setiap lapisan masyarakat. Sesungguhnya, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kita perlu sedar dan berusaha sedaya upaya bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Tetaplah menjaga SOP dengan memakai pelitup muka, kerap mencuci tangan, memakai hand sanitizer, mengamalkan perintah kawalan kendiri bagi mengelakkan penyakit COVID-19 ini daripada terus menular. Seperti slogan kita, jaga kita, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri, orang sekeliling kita, rakan-rakan dan orang yang kita sayangi. Marilah kita bersama-sama berusaha memulihkan dunia ini. Sekian, terima kasih.